Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi meneruskan pembelajaran kita untuk geografi tingkatan 3. Baik, hari ini cikgu akan habiskan topik yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu topik bahagian bab 4 silap cikgu insya-Allah. Baik, hari ini kita akan meneruskan pula pembelajaran kita. Kita nak habiskan topik hari ini, iaitu kita hendak melihat kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar, insya-Allah. Okey. Baik, kita lihat apakah dia kegiatan-kegiatan manusia dimaksudkan oleh cikgu sebentar tadi. Okey. Jadi kita boleh fokus pada ini. Baik. Ini adalah kegiatan manusia yang secara tidak langsung, secara kita tidak sedar, ianya memberi kesan dan juga ancaman kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di sekitar kita. Baik, apakah aktiviti-aktiviti manusia? Antara aktiviti manusia yang menyebabkan berlakunya kesannya adalah pertama pertanian. Kita tak sedar aktiviti pertanian yang kita tanam pokok untuk membekalkan semua makanan, dia ada kesan dia. Selain itu aktiviti apa dia? Yang kedua adalah antara aktiviti atau kegiatan manusia adalah pembalakan itu sendiri. Okey, yang seterusnya kegiatan manusia seterusnya iaitu pembinaan empangan untuk mendapatkan kuasa tenaga hidroelektrik. Okey, dan yang terakhir ada iaitu jaringan jalan raya, pembinaan jalan raya. Ini antara empat kegiatan manusia yang secara tidak langsung, secara kita tidak sedar memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi di sekitar kita. Baik, ini yang pertama tadi yang cikgu cakapkan, pertanian. Kita tidak sedar, okey, aktiviti pertanian terutamanya di kawasan kaki-kaki bukit, di kawasan lereng bukit. Contoh kawasan di Cameron Highland, Bukit Tinggi Bentong, di Genting Highland pun dah ada sikit dah. Jadi kegiatan pertanian ini yang secara tidak langsung dia telah menyebabkan kawasan lereng-lereng bukit ini telah diteroka, ditanam dengan tumbuhan yang bukan tumbuhan asal. Jadi bila bukan tumbuhan asal, ditanam pula dengan sayur-sayuran, tumbuhan lain, secara tidak langsung dia akan dah mengurangkanlah fungsi tumbuhan asal itu sendiri. Okey, ini antara contoh yang pertama, pertanian tadi. Okey, aktiviti pertanian juga kita nampak menyebabkan berlakunya penggunaan baja kimia, bahan-bahan kimia yang kita gunakan untuk menyuburkan lagi tumbuh-tumbuhan ini, secara tidak langsung menyebabkan tanah itu juga jadi sedikit beracun. Satu lagi, apabila berlaku turunnya hujan, air hujan itu sebab bila sebut kita tahu bahawa bahan kimia racun serangga ini apabila kena air dia tidak akan bercampur. Jadi dia akan dibawa ke dalam sungai, masuk ke dalam sungai, ke dalam sumber air kita, menyebabkan sumber air juga akan terjejas. Itu sikit contoh daripada aktiviti pertanian yang menyebabkan kesan dan ancaman kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Baik, seterusnya aktiviti pembalakan. Okey, kita tahu bahawa aktiviti pembalakan, tengok dalam gambar itu sendiri, menyebabkan kawasan di dalam gambar itu sendiri, sebelum ini kita lihat hijau dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi, nampak cantik mata memandang. Tapi apabila telah manusia masuk dalam kawasan hutan ini, menebang pokok, menyebabkan kawasan ini pun yang dulunya cantik berumput jadi kawasan kita nampak ada kawasan tanah sini. Dan apabila kita lihat apabila jadi kawasan tanah sini, apabila berlakunya hujan turun itu, ini dia akan bagi kesan. Okey. Ini juga empangan. Aktiviti manusia mengempang, membina empangan. Okey. Bila bina empangan secara tak langsung, kawasan hutan dulu menjadi habitat hidupan liar, dia ditenggelami oleh air. Okey, habitat dia terjejas sikit. Okey, seterusnya ini jaringan jalan raya. Kalau lihat ni, ini adalah gambar yang cikgu ambil daripada lebuh raya Pantai Timur LPT lah. Jadi ada sedikit kawasan yang telah diambil untuk membina jalan raya. Sebab itu kita nampak kadang-kadang kat LPT ni berlakunya kemalangan, bukan antara manusia dengan manusia, tetapi kemalangan terlanggar hidupan liar. Tapir melintas. Sebab dulu sini adalah kawasan laluan mereka. Jadi apabila dibina lebuh raya, jalan raya, mereka mana tahu, lintas je lah. Okey, menyebabkan berlaku ni. So itu antara kegiatan manusia ataupun aktiviti manusia yang secara tidak langsung
memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Baik, di sini kita boleh klasifikasikan bahawa kesan ataupun aktiviti manusia ini memberikan dua kesan. Okey, tidak boleh nafikan dia ada kesan yang baik, ada kesan yang tidak baik. Okey, kita lihat dulu kesan yang pertama. Apakah kesan positifnya daripada kegiatan manusia ini? Yang pertama adalah pembangunan hutan. Ini yang positif, yang bagus. Sebab apabila manusia masuk dalam hutan, dia menjalankan kajian terhadap hutan itu. Dia melihat tumbuh-tumbuhan, spesies-spesies yang berharga, apa penyakit yang sering melanda tumbuh-tumbuhan ini. Dan secara langsung dia mencari ubat untuk mengubati tumbuhan-tumbuhan ini. Contoh pada tahun 2006, telah berlakunya program penubuhan hutan, ladang hutan, ataupun PPLH. Program penubuhan ladang hutan yang dilaksanakan bertujuan untuk supaya manusia ini tidak pergi meneroka hutan yang asal. Dia akan buka hutan bertak, tapi hutan yang telah diberi lesen untuk masuk, jadi dia buat pembangunan kat situ. Lepas berlakunya pembalakan, pembalak keluar, so dia akan tanam pula dengan pokok-pokok yang baru. Pokok-pokok yang spesies yang cikgu nyatakan tadi, dia buat pembangunan, dia buat research. Supaya pokok ni boleh tumbuh dengan lebih cepat, lebih tahan daya penyakit. So itu yang bagus. Dia akan menjadi bahan asal ataupun bahan asli ataupun sumber bahan mentah. Jadinya generasi pada masa akan datang tak perlu lagi nak meneroka hutan yang dah ada. Meneroka hutan yang baru. Maafkan cikgu. Dia teroka saja hutan yang dah ada sebelum ni, yang telah dijalankan program penubuhan ladang hutan. Dalam program tersebut, spesies-spesies yang disenaraikan seperti pokok jati, pokok sentang, pokok getah, pokok kayu, akasia, batai, binuang dan macam lagi lah jenis tumbuhan-tumbuhan yang bermutu tinggi, yang berkualiti, ditanam di kawasan pembalakan semula itu tadi. Yang pokok yang ditanam ni pula telah melalui proses research and development. Dia baka yang baru, yang lebih tahan penyakit, yang lebih cepat membesar lah. Itu yang pertama, yang bagusnya aktiviti kesan kegiatan manusia ini yang pertama. Yang seterusnya, baik, penghutanan semula. Dia ada sinkronis di antara pembangunan hutan dan juga penghutanan semula itu ni. Yang itu di mana agensi seperti Jabatan Hutan, FRAME, Forest Research Institute Malaysia, ataupun nama Melayu dia Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar ataupun Perhelitian, mereka ni mengambil langkah untuk memulihkan hutan tadi. Hutan yang telah dimasuki oleh manusia untuk aktiviti pembalakan. Contohnya, dia orang ambil inisiatif untuk memelihara balik hutan tu balik. Tadi dia dah masuk, so dia pulihkan balik hutan tu. Antaranya dengan menanam pokok yang bermutu tinggi tadi lah, proses ladang hutan tadi. So dia ada kesinambungan daripada pembangunan hutan tadi, sinkronis dia. Ditanam dengan pokok yang bermutu dan tahan daripada serangan penyakit di kawasan hutan yang telah ditebang tadi. Itu penghutanan semula. Boleh. Dan yang seterusnya, antara kesan positif, kesan baik dia adalah taman negara. So ada kawasan-kawasan yang dikenal pasti menjadi habitat hidupan liar, so dijaga, diwujudkan kawasan taman negara, di mana merupakan kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan yang jarang ditemui, jarang dijumpai. So digazetkan kawasan itu sebagai kawasan taman negara. Maksudnya manusia ataupun masyarakat penduduk boleh masuk ke dalam tu, tetapi aktiviti yang dijalankan bukannya penerbangan apa, tapi aktiviti seperti rekreasi, pelancongan, eko-pelancongan, untuk melihat tumbuh-tumbuhan yang jarang ditemui. Secara langsung itu juga adalah menjadi pendidikan pada anak-anak muda dan juga penduduk-penduduk setempat masuk dalam taman negara. Dan tumbuhan-tumbuhan di taman negara ini dijaga dan simpan dengan baik, supaya dapat mengekalkan biodiversiti alam sekitar itu sendiri. Jadi orang yang masuk itu ni diberikan penerangan. Dia ada cara apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat apabila masuk ke dalam taman negara. Dan di Malaysia ni kita terdapat antara taman negara yang diuruskan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Ada yang kerajaan negeri uruskan, ada taman negara yang kerajaan persekutuan tubuhkan. Antaranya Taman Negara Semilaju di Sarawak. Ataupun taman negara di antara sepadan negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Kat Tasik Kenyir tu ada juga taman negara. Itu.
Dan yang terakhir kesan positif yang ada hasil dari kesan kita manusia ini adalah hutan simpan kekal. Yang mana di Malaysia ni, kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan yang sensitif alam sekitar. Kerana hutan ini merupakan kawasan yang berkepentingan dan bernilai tinggi. Jadi digazetkan sebagai hutan simpan kekal. So tidak boleh ada aktiviti yang untuk menggugat kehidupan flora dan juga fauna di kawasan hutan simpan kekal ni. Mana-mana kawasan yang telah digazetkan sebagai hutan simpan kekal memerlukan kebenaran untuk masuk. Dan apabila masuk, tidak boleh melakukan aktiviti seperti tebang pokok, memburu hutan ataupun cantas pokok kecil pun tak boleh. Okey. Ini antara contoh ladang hutan lah. Ladang hutan tadi yang telah ditebang, ditanam dengan pokok-pokok yang bermutu tinggi, pokok-pokok yang tahan daya penyakit. Okey. Ini antara taman negara yang dinyatakan tadi, Taman Negara Similajau. Okey, di Sarawak. Okey, orang boleh masuk. Okey, untuk melihat keindahan biodiversiti alam sekitar yang ada kat situ. Okey. Dan ini contoh taman ataupun hutan simpan kekal. Nampak ada jambatan situ, boleh masuk, boleh tengok untuk melihat, untuk berjalan serta santai sahaja. Okey, itu antara kesan positif daripada aktiviti atau kegiatan manusia. Dan tidak dapat lari, mesti ada juga kesan negatif. Ini yang kita nak tengok, ini yang kita nak perhatikan, dan ini yang kita nak cuba untuk elakkan seboleh mungkin, insya-Allah. Baik, antara kesan negatif yang ada hasil pada kegiatan aktiviti manusia, kita tengok ni pokok orang hutan, iaitu ketidakseimbangan ekosistem. Ekosistem jadi tidak seimbang apabila contoh macam pembalakan, pembinaan lebuh raya. Jadi hidupan liar ini dia beri kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan sumber makanan. Nampak anak dia ni sedih. Tu antaranya kesannya. So kestabilan ekosistem hutan tu telah terganggu akibat daripada berlakunya penyahhutanan. Penyahhutanan ni adalah satu konsep, iaitu pemusnahan hutan secara kekal. Misalnya untuk membuat jalan raya dan juga bangunan atau penempatan, itu penyahhutanan. Okey. Jadi penyahhutanan menyebabkan ekosistem hutan tu dah terganggu tadi. Habitat tu dah tak ada dah. Okey. Selain itu juga boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Pembalakan yang mendedahkan, yang cikgu sebut tadi, permukaan tanah dulunya hijau, cantik, ada pokok-pokok yang bertindak sebagai kawasan tadan hujan ataupun yang bertindak sebagai penapis daripada air hujan itu terus direct pergi ataupun turun ke kawasan tanah, tapi disebabkan oleh aktiviti pembalakan telah menyebabkan permukaan tanah ini terjejas, terhakis ataupun terdedah secara langsung kepada air hujan. Jadi daun pokok yang sebelum ini yang berfungsi untuk mengurangkan halaju air itu dah tak ada. So halaju itu kuat. So bila kena kepada kawasan tanah ini, so dia akan terus meresap masuk ke dalam tanah yang mana tak ada lagi akar-akar pokok yang memegang struktur tanah ini, menyebabkan tanah itu menjadi longgar struktur tu. Jadi bila struktur tanah tu longgar, boleh mudah menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Jadi tanah yang terhakis ni tadi pula akan terus diangkut bawa ke sungai pula, menyebabkan berlakunya air sungai menjadi cetek ataupun menyebabkan sungai itu sendiri akan tercemar. So nampak daripada pembalakan itu banyak kesan dia. Pertama, boleh menyebabkan hakisan tanah. So tanah yang terhakis tadi, air-air yang mengalir tadi dah menjadi air lumpur, masuk pula ke dalam sungai. Jadi sungai menjadi cetek, sungai menjadi keruh. Itu antara kesan negatif dia lah. Okay. Seterusnya, ini dia. Tak lagi tak bukan kepupusan lah. Contoh dah banyak dah. Hidupan liar antara yang terbaru yang kita tahu 2 tahun lepas, iaitu badak Sumatera. Dah tiada lagi badak Sumatera. Yang terakhir dah pun mati. Tinggal di seekor je betina tu. Tak dapat diselamatkan, sakit, mati. So badak Sumatera, generasi akan datang dah tak kenal dah. Cuma kenal melalui gambar sahaja. Gambar dan video. Bukan secara live. Dah tak ada dah. Sebab hidupan liar ni dah hapus. Banyak lagi antara hidupan liar yang lain. So ini juga antara kesan negatif daripada aktiviti manusia ni yang kita tidak sedar secara tidak langsung menyebabkan berlakunya kepupusan flora dan juga fauna. Bukan saja haiwan, tetapi tumbuhan juga ada yang telah pupus, yang telah mati. Okay? Dan yang terakhir yang boleh dinyatakan di sini kesan negatif daripada
aktiviti atau kegiatan manusia ini adalah kawasan tak tahan hujan terganggu. Sebab kita tahu bahawa kawasan hutan, kawasan bukit, kawasan tanah tinggi ini, dia adalah kawasan tak tahan hujan. Okay? Hutan ini bertindak sebagai span yang menapis, menjadi penapis secara semula jadi untuk air hujan ini mengalir masuk ke dalam sungai dan dibekalkan pula kepada kita. Tapi apabila berlakunya kegiatan pembalakan, penyahutanan, kawasan-kawasan tanah hujan semakin berkurangan. Sedangkan bilangan penduduk semakin bertambah. Dan itu sebenarnya yang berlaku di negeri Selangor. Kita nampak acap kali pada bulan 3, bulan 4, bulan 5 musim panas, Selangor akan mengalami krisis air. Kerana kawasan tadan hutan ataupun kawasan tadan hujan di Selangor tu bukan tak ada tapi dah semakin berkurangan. Sedangkan bilangan penduduk dia semakin bertambah. So, itu saja daripada cikgu untuk tajuk hari ini. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi di waktu yang lain. Cikgu harap video ini sedikit sebanyak membantulah pelajar-pelajar untuk memahami topik ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.